Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini saya akan membentangkan poster saya berkaitan dengan persoalan fiqh semasa ataupun isu-isu semasa yang menjadi perbincangan untuk mengenal pasti hukum bagi isu tersebut. Okey, berdasarkan kepada sebelum ni, kita dapat dengar bahawa rokok elektronik ataupun boleh dikenali sebagai vape merupakan satu alat yang digunakan oleh pentegar ataupun penghisap rokok yang mereka ni menganggap bahawa rokok elektronik ni adalah membantu untuk mereka dalam mengurangkan kesan ataupun kesan nikotin yang terdapat pada rokok untuk memudahkan mereka untuk berhenti daripada menghisap rokok. Akan tetapi pada masa sekarang ataupun isu sekarang yang boleh kita bincangkan lagi, iaitu berkenaan dengan pod. Adakah pod itu fungsinya lebih kurang ataupun sama dengan vape? Jadi mari kita mengenal pasti sama ada pod itu adalah sama ataupun tidak. Okey, pod ini merupakan inovasi dari bentuk rokok tradisional yang kecil dan dia diinovasikan kepada dalam bentuk yang moden. Dia bentuk yang kecil, kalau vape dalam bentuk yang besar. Rokok elektronik ini dinamakan sebagai pod ataupun vape. Dia didefinisikan sebagai sebuah alat yang melakukan proses penguapan ataupun merujuk kepada vaporizer, iaitu alat yang digunakan untuk menghisap ganja dan tembakau dan seumpamanya. Okay, menurut kajian daripada pakar, saintis bahagian penilaian pharmaceutical US Food and Drug Administration telah menguji 19 jenis e-rokok dari Enjoy dan Smoking Everywhere. Bahan tobacco spesifik nitrosaminides yang boleh bahan ini dia boleh menyebabkan kanser. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kajian pakar yang seterusnya ialah merujuk kepada World Health Organization, iaitu WHO telah mengeluarkan kenyataan bahawa tiada lagi kajian yang sahih menunjukkan bahawa e-rokok ini selamat dan berkesan sebagai rawatan penggantian nikotin. Sebab itu kita katakan bahawa fungsi rokok elektronik dinamakan sebagai vape ataupun pod, sekarang lebih dikenali sebagai pod. Ini merupakan satu sistem ataupun ubahan bentuk sahaja dan bukan pada ubahan bahan ataupun sebagainya, kerana tujuan mereka melakukan ni adalah mereka ni penghisap rokok ni beranggapan bahawa kedua-dua alat ini mampu membantu mereka untuk mengurangkan mereka menghisap rokok, padahal ianya tidak berlaku sedemikian dan ia berlaku sebaliknya, kerana dalam pod dan juga ni tetap juga ada nikotin. Okey, bagi meneruskan perbincangan kita masuk kepada dalil pengharaman perkara yang memudaratkan. Menurut kajian tersebut yang kemudian tadi kita baca tadi, apabila disebut boleh menyebabkan kanser, ia termasuk dalam perkara yang memudaratkan, iaitu kita boleh lihat dalam dalil pengharaman perkara yang memudaratkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Dan yang kedua, berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Menurut Al-Jassas, ayat tersebut mengandungi larangan daripada melakukan pembunuhan sama ada terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri. Okey, kita terus kepada hukum e-rokok, vape ataupun pod. Sebenarnya ketiga-tiga ini adalah merupakan konsep yang sama dan hukumnya juga adalah sama. Penggunaan rokok elektronik juga hukumnya adalah haram. Ilahnya adalah berkait sama dengan hukum merokok, iaitu terpakai dalam isu rokok elektronik ini. Kita mengambil kepada kias kepada rokok sebenar, antaranya ialah rokok itu ataupun rokok elektronik itu memudaratkan agama, nyawa, akal, harta dan keturunan, iaitu disabit dengan penjagaan maqasid syar'iyah. Iaitu yang kedua, mengandungi bahan-bahan beracun seperti nikotin, cecair tulin dan sebagainya. Dan yang ketiga, rokok ini ataupun e-rokok ini akan membawa kepada ketagihan dan mengkhayalkan. Dan yang terakhir, ia akan membawa kepada pelbagai penyakit kronik sama ada kanser, paru-paru dan sebagainya. Sebenarnya kita nak melihat apa pandangan ataupun
perbahasan fuqaha dalam hal ini. Okey, kita ambil pada pandangan Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Okey. Syekh Muhammad Saleh ni menyatakan bahawa sebenarnya hukum menghisap rokok vape ataupun rokok pot ni hukumnya sama saja seperti rokok tradisional dan tiada perbezaan. Kerana tidak pada rokok vape, pada vape dan pot tu tak ada sebarang kebaikan langsung kepada pengamalnya, kerana ia tidak membawa sebarang langkah yang akan mencegah mereka daripada untuk menghisap semula rokok. Dan mudarat vape dan pot itu adalah sama, kerana kita boleh lihat kepada kajian-kajian daripada WHO dan sebagainya menunjukkan bahawa vape dan pot adalah tidak baik untuk kesihatan. Okey, kita teruskan kepada Syekh Osman Al-Khamis. Beliau pendapat bahawa rokok elektronik adalah haram, memudaratkan, dan setiap yang memudaratkan, maka Islam terlebih dahulu akan menolaknya demi menjaga kemaslahatan umat manusia. Oleh itu, jelaslah bahawa hukum menghisap vape ataupun pot ini merupakan satu perkara yang baru, di mana dia berbentuk yang lebih kecil dan ia berbentuk seperti rokok dalam bentuk yang kecil, dan dia cara pemakaiannya ialah pakai buang, habis dan buang, tak boleh tambah-tambah perisa macam vape lah. Jadi secara kesimpulan dia, kita boleh dikatakan hukumnya adalah sama, dan kias rokok asal rokok tradisional itu diguna pakai pada hukum hasil hukum bagi vape dan pot. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih. Wabihi wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.